Saudara, saya bersyukur sekali bisa melayani Tuhan di Gereja Stadion pada minggu ini. 所以我感谢主可以来到你们当中侍奉你们。 Nama saya Pendeta Castelia, saya dari Jakarta melayani di STT Amanat Agung. 所以我的名字叫 Castelia 牧师，我是在伟大使命神学院服 Ya, 务。 saya melayani sebagai dosen dan juga sebagai ketua dari seminari ini. 我也是成为教授，也是成为神学院的主席。 Dan saya membawa salam yang hangat dari keluarga besar STT Amanat Agung bagi jemaat di Gereja Stadion. 所以我带给我的神学院，代表我的神学院一个温暖的问候，向你们问候。 Ya, saudara terus dukung dalam doa supaya seminari ini melahirkan hamba-hamba Tuhan yang baik, yang siap diutus kemanapun Tuhan membawa 所以 mereka. 为我们祷告的话，让我们的神学院可以做出来很多好的神仆的话，也是继续为上帝侍奉。 Ya, saudara, kita akan bersama mendengarkan firman Tuhan dengan tema Ku bersyukur atas berkat-Mu. 我们要听他的话语，我们的主题是印制他的祝福，我们感谢你。 Saudara, kita akan membuka Alkitab kita dan membacanya dari Mazmur 67. Mazmur nomor 67, pembacaan Alkitab akan dibacakan dalam bahasa Mandarin saja. Bagi saudara yang berbahasa Indonesia bisa mengikuti baca di bawah teks bahasa Mandarinnya. 所以我们要翻开诗篇67篇，从第1到第7节，我们单单用中文阅读。第1节，愿神怜悯我们。 赐福于我们，用脸光照我们，希拉，好叫世界得知你的道路，万国得知你的救恩。神啊，愿列邦称赞你，愿万民都称赞你，愿万国都快乐欢呼，因为你必按公正审判万民，引导世人的万国。神啊。 愿列邦称赞你，愿万国都称赞你。地已经出了土产，神就是我们的神，要赐福于我们。神要赐福于我们，地的四极都要敬畏他。 Saudara, kita tahu bahwa kitab Mazmur ini adalah kitab yang sangat terkenal di antara kitab-kitab yang lain. 所以我们知道这个诗篇是从所有的圣经就是很有名的。 Nah, biasanya kalau kita lagi susah atau lagi kita pengen baca Alkitab, yang kita buka kebanyakan kitab Mazmur, saudara. 所以我们难过的时候，我们要翻开出来的当然是诗篇。 Bahkan di antara banyak sekali tulisan Mazmur itu ada beberapa Mazmur yang sangat kita ingat sekali. 所以从这些 诗篇的话，有些我们可以记住的。 Misalnya kalau saudara membaca tentang Tuhan adalah gembalaku, pasti saudara ingat itu dari Mazmur 23. 如果我们想起上帝是我的牧者，那是诗篇23。 Misalnya kalau kita mendengar juga kalimat firman Allah itu adalah pelita bagi kakiku dan suluh bagi jalanku, itu juga ada di dalam Mazmur. 所以，如果我们听到上帝的话是我们路上的光、脚前的灯，那就是诗篇119篇105。 Ya, saudara, banyak sekali penulis-penulis lagu juga menggubah lirik lagunya itu dari Mazmur. 很多人就是做诗歌的话也是由这个诗篇来做。 Ada begitu banyak Mazmur yang kita ingat, tapi juga banyak sekali Mazmur yang kita tidak pernah tahu, saudara-saudara. 很多都是我们记住的，我们记得的诗篇，但是也是很多我们没有记住的。 Misalnya saja Mazmur 67 yang kita baca tadi itu bukan salah satu Mazmur yang terkenal dan menjadi favorit banyak orang. 好像我们诗篇67篇的话，不是很有名，而且也不是成为很多人所喜欢的。 Padahal isi Mazmur ini sangat luar biasa sekali. 即使它的内容是了不起， Bahkan kalau kita membaca buku-buku tafsiran, tidak banyak penafsir yang menafsirkan Mazmur ini dengan begitu detail. 而且如果我们阅读很多解经的话，没有一个解经这个67篇那么详细的。 Tetapi ada satu hamba Tuhan berkebangsaan Inggris namanya John Stott. Dia sangat suka dengan Mazmur 67. 但是有一位英国有名的神学家，就是 John Stott， 他就是喜欢这个67篇。
Karena menurut John Stott, Mazmur ini memiliki pemahaman yang sangat baik dalam hubungan antara berkat dengan misi. 所以他说，因为这个诗篇67篇宣教跟祝福有非常好密切的关联。 Itu sebabnya saudara oleh beberapa penafsir, Mazmur 69 ini disebut sebagai missionary psalm atau Mazmur misioner. 所以他说这个诗篇69篇被称为是什么？宣教的诗篇。 Ya, ada satu tulisan dari seorang penafsir yang mengatakan dengan begitu bagus tentang Mazmur ini, saudara. 所以有一个解经家他说到有关这个诗篇， Dan dia katakan Mazmur ini adalah Mazmur misioner. 他说这个诗篇就是宣教的诗 Di 篇， mana seluruh isinya berbicara tentang pengenalan akan Tuhan secara universal, secara keseluruhan umat manusia di muka bumi ini. 所以他说他的内容是讲有关就是普遍的认识上帝。 Mazmur ini memiliki gagasan yang sangat kuat bahwa gereja mempunyai berkat-berkatnya tersendiri yang berguna untuk menyebarkan Injil ke seluruh dunia. 所以这个诗篇在拥有一个很强度的一个主义，就是教会有它特别的祝福，为了什么？为了表明跟传扬它的福音，全遍世界。 Dan dia katakan Mazmur ini memiliki kerinduan dengan intensitas yang sangat tinggi agar pujian kepada Allah itu diserukan dari segala penjuru bumi. 而且它有一个很强度的一个切慕是什么？他期待着这个对上帝的称赞的话，全世界可以就是对上称赞上帝。 Sebab Allah itu telah mengirimkan sinar terangnya kepada seluruh umat manusia. 因为上帝已经把他的光就是派到这个全世界。 Dan Tuhan Allah dengan secara khusus mempercayakan sebuah tugas kepada umatnya. 而且上帝是很特别的信任这个职务， Yakni membawa terang itu menjadi semakin nyata ke segala penjuru bumi. 那就是带领这个光到全世界成为可以表露出来这个光。 Wah, perkataan ini indah sekali ketika menjelaskan tentang Mazmur nomor 67 ini, saudara. 所以这一句话是非常漂亮的，就是说明这个诗篇27篇。 Nah, itu sebabnya jika saudara membaca keseluruhan Mazmur ini, maka seluruh susunan baitnya itu mengarah pada kenyataan bahwa sebagai umat yang telah diberkati, kita sepatutnya menjadi berkat bagi orang lain. 所以如果我们阅读所有的这个67篇的内容，就是把我们带到像什么，我们要成为其他人的祝福。 Saudara perhatikan ya, bagaimana dengan sangat cermat pemazmur menyusun lirik di dalam bait-bait lagu yang dia tulis ini. 所以我们要看出这个诗篇者他怎么那么仔细的，就是排列这个诗篇。 Kalau kita membaca, kita merasa bahwa kok kayaknya tulisannya itu diulang lagi gitu. 如果我们阅读，好像这个是一直在重复。 Tapi pengulangan-pengulangan di dalam bait-bait syairnya yang ditulis oleh pemazmur ini sesungguhnya memiliki pesan yang sangat kuat sekali. 其实他所重复的话，变成他在强调他要讲的事情。 Saudara perhatikan ya beberapa bait yang diulang oleh pemazmur di dalam tulisannya. 所以我们注意到，有几节都是一直重复。 Mazmur 67 ayat 2 itu diulang lagi nanti di Mazmur 67 ayat 8. 所以我们看，如果诗篇英文版的是第2节的话，我们中文是第1节，它就是在这个第8节，就是中文版是第7节重复了。 Nah, di situ dikatakan kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajahnya supaya jalanmu dikenal di bumi dan seterusnya. Lalu di ayat 8 dikatakan kiranya Allah tetap memberkati kita agar segala ujung bumi takut kepadanya. 所以我们中文是第1节的话，愿神怜悯我们，赐福于我们，用怜光照我们。那在第7节又再重复，神要赐福于你们，地的四极都要敬畏他。 Ya, demikian juga di Mazmur 67 ayat 4 diulang lagi sama persis di Mazmur 67 ayat 6.
那就是同样的，就是第3节又是在这个第5节重复。 Dan tulisannya dikatakan kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu atau memuji engkau ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur dan kemudian memuji kepadamu. 那就是愿列邦称赞你，愿万国都称赞你。后来就是第5节的话也是一样。 愿列邦称赞你，愿万民都称谢你。 Nah saudara, kalau dilihat dari seluruh strukturnya tulisan Mazmur ini, sebenarnya Mazmur ini terdiri dari 3 bait nyanyian. 其实如果我们看所有的结构的话，它有分就是3个阶段。 Nah di baitnya yang pertama, Mazmur ini berbicara tentang berkat Allah atas Israel umatnya. 那就是第1个阶段是讲到有关上帝对这个以色列的一个赐福。 Mungkin saudara bertanya dari mana kita tahu bahwa berkat ini adalah untuk umat Israel, kan nggak ada tulisan umat Israel di dalam teksnya. 就是我们怎么看出呢？如果这个赐福是赐福以色列，因为在字面上是没有写。 Saudara, para penafsir sangat yakin sekali bahwa bait pertama ini memang ditujukan pada berkat untuk umat Allah, umat Israel. 但是解经家就是他们很有把握的说，就是第1节就是正是对这个以色列人的赐福。 Karena isinya itu sangat mirip sekali dengan apa yang tertulis di dalam apa yang disebut dengan berkat Imam Harun atau Aaron blessing yang dikatakan kepada umat Israel. 因为它的内容就像是亚伦祭司的祝福，就是亚伦祝福以色列的。 Kalau saudara membaca di dalam bilangan 6 ayat 24 sampai 26, ini adalah doa berkat yang sering kita dengar oleh pendeta di ujung kebaktian ketika memberikan berkat kepada jemaat. 就是如果我们看它的这个民数记的内容的话，就像我们好像就是我们最后的聚会的话有一个祝福。 Dan di dalam bilangan 26 ayat 24 sampai 26 itu dikatakan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. 这是民数记第6章，就是24到26节，就是愿耶和华赐福给你，保护你；愿耶和华使他的脸光照你，施恩给你；愿耶和华向你扬脸，使你平安。 Nah, ketika menuliskan tentang berkat bagi bangsanya, 就是当讲到有关对这个对人民的一个祝福。 Pemazmur ini mengingat dengan jelas ucapan berkat yang pernah diterima bangsa Israel melalui ucapan Harun itu. 所以这个诗篇的他很清楚的记得，就是亚伦当时怎么祝福这个以色列的话。 Maka dia mengambil syairnya berkat ini dengan mengatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dia taruh itu di dalam nyanyian syair yang dia tulis, kiranya dia menyinari kita dengan wajahnya. 所以他说，愿神用他的脸光照你，就是他就是写在他的诗篇里面。 Saudara, pemazmur ini mengingat bagaimana ketika ucapan berkat ini diturunkan kepada Israel. 所以这个诗篇在记住，当这个祝福的话，怎么传给就是以色列人。 Pada saat berkat ini diucapkan, sesungguhnya umat Israel itu sedang masih bergumul dengan berat sekali di padang gurun. 因为当时亚伦做出这个祝福的话，以色列在旷野的话很多挣扎。 Mereka banyak sekali mengalami serangan-serangan dari bangsa lain sepanjang perjalanan itu. 他们很多从列邦国被攻击， Mereka juga menderita banyak sekali, kadang mereka kelaparan, kadang mereka kehausan. 有时候他们饥饿了，有时候他们就是口渴。 Di padang gurun itu mereka juga bergumul sekali sampai kadang-kadang mereka marah kepada Tuhan, marah kepada Musa. 甚至他们对这个摩西、对上帝就是发怒了。 Dan kadang-kadang di padang gurun itu juga mereka menyesali kenapa harus dibawa keluar dari Mesir, kenapa enggak di Mesir aja, karena di Mesir kami tetap bisa makan dan minum dengan baik. 因为有时候他们觉得后悔，为什么我们必须从雅琪带出来呢？我们在那边还是可以照样喝跟吃。 Saudara, bahkan di padang gurun itu mereka mengalami berkali-kali Allah murka kepada mereka. 甚至他们好几次
经历到就是上帝对他们怒气。 Sampai Tuhan pernah katakan, Allah itu pernah mengatakan bahwa bangsa ini adalah bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, bangsa yang suka memberontak kepada 所以 Allah. 上帝就骂他们是什么就是硬着心的一个人民，而且他们不听上帝的话，该灭亡。 Tetapi saudara, meskipun demikian ternyata Allah itu tetap mengasihi mereka, itu hebatnya. 虽然如此，上帝仍然爱他们。 Itu sebabnya kenapa berkat yang dikatakan oleh Harun itu diturunkan kepada Israel di dalam pergumulan mereka. 所以为什么这个亚伦的一个祝福，在这个他们挣扎当中，就是传给以色列人。 Dan berkat itu dikatakan Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. 所以在那边是说，上帝用他的脸光照你。 Dan itu yang dituliskan oleh pemazmur di dalam ayat yang kedua B itu, dia katakan kiranya ia menyinari kita dengan wajahnya. 所以这就是诗篇所写的，在第一节后半段的，愿神用他的脸光照我们。 Saudara, kalau kita tahu bagaimana Musa mengajar tentang wajah Allah, 所以如果我们知道摩西怎么教导这个上帝的脸， maka ketika dia bicara tentang wajah Allah yang bersinar, 所以当他说这个上帝的脸充满光， itu kontras dengan wajah Allah yang murka, saudara-saudara. 那就是跟上帝就是愤怒的时候的脸那个是相对的。 Dan Musa mengatakan bahwa wajah Allah yang bersinar itu berarti keramahan Allah dan kehangatan hubungan yang sangat personal antara Allah dengan umatnya. 所以如果他说就是上帝的脸光照的话，代表就是上帝与他的信徒的话有一个亲密的一个关系。 Tentu wajah Allah yang bersinar itu beda sekali dengan wajah Allah yang murka. 所以当然就是上帝充满光的脸跟上帝充满愤怒的脸是不一样的。 Nah, di dalam ucapan berkat itu dikatakan yang ditunjukkan oleh Allah kepada mereka itu adalah wajah Allah yang bersinar. 而且他们所处在这个祝福的话是用上帝的脸。 Jadi sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan berkat di sini, yaitu berkat yang dikaitkan dengan wajah Allah yang menyinari umatnya. 所以这个所谓的这个祝福，这是什么？是这个祝福跟上帝的脸充满光的是有关系的。 Dan pengertian tentang berkat seperti ini jauh melampaui apa yang umat Israel pahami tentang berkat, sama seperti yang kita pahami tentang berkat. 所以这个当时以色列所认为的上帝的祝福跟我们所认为的一样，但是上帝所认为的祝福跟我们不一样。 Seperti Israel, kita selalu berpikir berkat itu terutama berhubungan dengan hal-hal yang bersifat materi atau yang menguntungkan secara fisik. 所以我们一直在想，这个祝福这是什么？是财务上的祝福，是物质上的一个祝福。 Jadi kita selalu berpikir yang namanya berkat itu ya kekayaan, terhindar dari sakit, terhindar dari kesulitan hidup, tidak susah hidupnya, itu berkat kita pikir. 所以我们所想的就是祝福的话是财务上的丰富，还有就是没有病，一切都是顺利的。 Tetapi di sini pemazmur mengajarkan bahwa berkat yang sesungguhnya itu melampaui semua berkat jasmani yang kau terima itu. 所以诗篇者真正教导，真正的祝福是超过就是你所受的这些财物。 Dia bicara tentang berkat berupa kasih Allah yang besar kepada umatnya. 就是他在讲到上帝伟大的爱，上帝对他的人民伟大的爱。 Dia bicara tentang Allah yang memilih untuk mengasihi, menebus dan tidak memurkai umatnya. 所以他说，上帝是要救赎你们，是要不要愤怒。 Dia bicara tentang Allah yang tidak membinasakan, tetapi Allah yang meramahi kita dengan kehangatan cintanya. 所以他在讲到，上帝不是要毁灭我们，而是他要对我们打发热心。 Saudara, sesungguhnya kondisi kita ini tidak jauh berbeda dengan umat Israel pada waktu itu. 其实我们的情况跟当时以色列人的应该是一样的。 Karena kita selalu berpikir yang paling inti dari berkat itu kalau saya menerima fasilitas-fasilitas yang Tuhan berikan sebagai berkat nyata dalam kehidupan di dunia ini. 因为我认为主要的祝福就是我可以享受的在这个世上的物质上的享受。 Kita terlalu terkonsentrasi melihat berkat sebagai keuntungan hidup secara materi di dunia
dunia ini. 所以我们专注于我们生命上的一个物质的一个丰富。 Sehingga pada waktu kita tidak mendapatkan berkat-berkat secara materi itu, meminta sembuh dari sakit tidak disembuhkan, meminta berkat secara ekonomi tidak terperbaiki juga ekonominya, langsung kita merasa Tuhan kok nggak sayang sama saya. 所以当我们没有受到这个物质上的一个祝福，就是财物或者生病没有医好的话，我们就是一直在为什么上帝不爱我呢？ Mungkin kita juga bertanya kenapa kok orang itu lebih diberkati daripada saya gitu. 为什么那个人都要比我更受到祝福呢？ Lalu kita merasa bahwa Tuhan itu kok nggak adil antara saya dengan orang lainnya. 为什么上帝对我不公平呢？我跟其他人不一样呢？ Karena satu-satunya tentang berkat yang ada pada diri kita yang kita ketahui itu ya berkat jasmani itu, saudara. 因为我们头脑里面所想的祝福都是物质上的祝福。 Tetapi Mazmur ini menyadarkan pada kita bahwa berkat yang paling inti yang diberikan kepada umatnya itu adalah ketika dia memiliki relasi yang dalam dengan Tuhan, relasi yang penuh dengan anugerah yang menyelamatkan. 但是这个诗篇是提醒我们，最主要的是什么？是让我们有一个很深、很密切的与上帝的一个关系。 Saudara, kalau kita tidak merasa bahwa relasi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan ini sebagai sebuah berkat, 如果我们不觉得我们与上帝的关系不是祝福， maka sepanjang hidup kita akan terus mengeluh dan terus merasa Tuhan tidak sayang sama kita. 所以我们一辈子一直在埋怨，一直觉得上帝不爱我们。 Saudara, kalau orang berelasi dengan dekat, itu biasanya dia akan berupaya untuk kenal dengan dekat dengan siapa dia berelasi. 如果我们有一个密切的关系，我们当然很想很密切的认识他。 Dan orang yang berelasi dengan dekat dengan Tuhan itu biasanya dia suka membaca Alkitab, dia suka ibadah, dia suka persekutuan, dia suka membaca Alkitab. 所以，如果一个人有一个密切的与上帝有密切的关系，他喜爱什么？读经，他喜爱祷告，他喜爱来这个崇拜会。 Karena disitulah dia merasa ada kekuatan besar dari Tuhan ketika dia bergumul, ketika dia susah, ketika dia menderita. 因为在其中，他就感到，当他面对挣扎，当他面对困难的时候，他有很大的一个安慰。 Makanya ada seorang teolog bernama James Montgomery Boyce. Dia mengatakan, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan gini, the more desirable blessing is that God would himself enter into a gracious personal relationship with his people. Artinya bahwa keinginan tentang berkat yang lebih besar itu adalah ketika Tuhan memasuki hubungan yang sangat personal dan penuh anugerah dengan umatnya. 所以有一个神学家名叫这个 James Montgomery， 他就是说更深的一个祝福的一个我们所更切慕的一个祝福，就是神自己他想跟我们有一个亲密的私人的关系。 Saudara, bukan berkat jasmani tidak penting. 不是物质上的一个祝福不重要， Tetapi berkat yang paling utama dan yang paling penting itu adalah keselamatan jiwamu dan relasimu dengan Tuhan. 但是更主要的、更重要的一个祝福是什么？就是你跟上帝的关系，就是你的救恩。 Dan itu yang membuat kita bisa bertahan dalam keadaan apapun, badai sekalipun kita bisa hadapi karena kita dikuatkan selalu oleh relasi kita dengan Tuhan itu. 就是因着这个关系的话，无论我们面对什么风暴大雨的话，我们还是可以坚持。 Nah, kalau saudara perhatikan ya, pada bait yang kedua, 如果我们看到这是第一节， pemazmur ini bicara berkat Allah bukan hanya bagi umatnya, tetapi berkat Allah bagi bangsa-bangsa lain di luar Israel. 所以他在这边讲到，不单单对以色列的一个赐福，而是对万国万民的一个赐福。 Saudara perhatikan pada ayat yang keempat dan ayat yang keenam dikatakan kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu ya Allah, kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. 所以在第三节跟第五节那边提到，愿列邦国称赞你，愿万民都称赞你。 Jadi pemazmur ini bukan hanya bicara soal berkat bagi umat Allah saja. 所以他这个诗篇者不单单讲到
对以色列的一个赐福。 Tetapi berkat Allah itu juga disediakan bagi bangsa-bangsa di luar Israel. Atau kalau kita pahami sekarang bagi orang-orang yang belum percaya kepada Kristus. 所以这个上帝的祝福的话，也是准备给那些外邦人，就是还没信主的人。 Tapi pertanyaannya bagaimana caranya berkat itu bisa dirasakan oleh orang-orang di luar Kristus ini? 但是问题的，这个上帝的祝福怎么让这个列邦人，还没信主的人可以感受到呢？ Saudara, tidak ada cara lain kecuali bangsa-bangsa lain itu dapat mengenal Allah, dapat merasakan berkat dari Allah melalui umat Allah yang lebih dulu mendapatkan berkat. 所以没有例外的一个方法，他们怎么可以享受到上帝的祝福？就是借着我们上帝赐给我们的祝福。 Nah, jika umat Allah tidak pernah merasa bahwa dirinya itu adalah sarana penting untuk menarik orang yang belum percaya menjadi percaya, saudara-saudara. 如果我们这些信徒的话，觉得吸引他们认识我们的话，那是不重要。 Itu artinya sepertinya berkat itu tidak hadir dalam hidup kita. 好像似乎那个祝福没有来到我们的生命。 Ada satu perkataan yang sangat penting dari John Stott ya. 就是有一句话，就是 John Stott 所说 Dan 的。 dia mengatakan andai saja berkat Harun itu menjadi kenyataan dalam diri orang percaya. 假设那个亚人的祝福在这个信徒们、信主人可以实现出来， Andai saja semua umat Allah ini betul-betul bisa merasakan belas kasihan dari Tuhan. 假设这些信主的人可以感受到上帝的怜悯， Andai saja semua umat Allah ini betul-betul merasa diberkati oleh Allah yang menghadapkan wajahnya kepada mereka. 假设就是上帝已经把他的脸光照于我们，我们这些信主们都是可以感受到他的祝福。 Bukankah akhirnya bangsa-bangsa lain itu akan mengenal Allah melalui umat Allah itu? 最后，终于这些列邦国、万国的话，会借着我们认识神吗？ Mereka dapat melihat bahwa ternyata umat Allah itu berbeda dengan umat di luar Kristus. 所以他们会感受到我们这些信主的人与外面的人不一样。 Artinya mereka dapat mengenal Allah kalau umat Allah ini menyaksikan tentang Dia dan berkatnya. 就是他们可以认识我们的上帝，若我们可以见证出来。 Nah, persoalannya apakah kita ini adalah orang yang bisa menyaksikan kepada dunia bahwa Allah itu hadir, memberkati kita, menyelamatkan kita, menyertai kita, saudara. 那问题就是难道我们会见证出来，就是上帝已经来到我们的生命，上帝已经祝福我们的生命，我们要见证出来。 Bukankah pada akhirnya kita temukan bahwa begitu banyak anak Tuhan, tetapi yang bersaksi itu sedikit. 所以最后我们发现的，很多信主的人，但是做见证的人少。 Dia tidak memberitakan tentang betapa Allah itu luar biasa memberkati dia dengan keselamatan dan anugerahnya yang mengampuni. 因为他没有传出来，就是上帝对他的救赎，上帝对他的祝福。 Itu sebabnya satu kali John Stott pernah mengatakan gini, hambatan terbesar untuk mengabarkan Injil kepada orang lain adalah gagalnya gereja memberikan bukti bahwa ada kuasa Allah di dalam diri orang percaya. 那就是 John Stott 说过，最大传福音的最大对其他人传福音的一个拦阻是什么？因为教会失败于就是上帝在没办法证明出来，上帝在信主的人充满能力的。 Nah, artinya jika cara hidup orang Kristen dan bukan orang Kristen itu sama saja, 如果我们基督徒跟非基督徒的生命是一样的， sama buruknya, sama bobroknya, sama bejatnya gitu 就是 saudara-saudara. 一样糟、一样堕落的。 Jadi bagaimana kita bisa menyaksikan berkat Allah yang hadir dalam hidup kita itu? 我们如何可以见证出来上帝在我们生命的祝福呢？ Ingat bahwa berkat itu bukan sekedar materi, 记得这个祝福不单单是物质上的， tapi berkat yang sesungguhnya itu adalah keselamatan jiwamu dan jaminan hidup kekal yang Dia berikan 所 kepadamu. 以真正的祝福就是你的救恩，而且你有永恒的生活。 Saudara, pada bait yang kedua ini, pemazmur ingin mengatakan bahwa berkat yang didapat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah 就是
在这个第一节在说到，就是列邦国所得到的祝福。 Itu hanya bisa terjadi apabila orang-orang yang mengenal Tuhan ini menyaksikan berkat-Nya melalui hidupnya. 所以可以他们可以得到这个祝福。若我们信主的人可以见证出来上帝所赐给我们的祝福。 Itu sebabnya cara kita bersyukur atas berkat Allah itu adalah dengan cara menjadi berkat bagi orang lain. 所以我们感谢上帝的祝福的一个方法是怎么样呢？成为别人的祝福。 Jadi cara bersyukur itu bukan cuma berdoa sama Tuhan bilang terima kasih Tuhan. Iya, itu betul. 就是我们祝福感谢不单单用祷告而已。 Tapi cara terbaik untuk kita bersyukur kepada Tuhan itu adalah ketika kita menjadi berkat bagi orang lain. 但是最好的方法就是当我们成为别人的祝福。 Nah, saudara, pada bait yang terakhir, bait yang ketiga dari Mazmur ini tercatat di ayat yang ke-7. 就是第三个阶段是记载在这个第7节。 Dan inilah satu-satunya bagian di mana Mazmur menuliskan dengan terang tentang berkat secara materi dengan mengatakan tanah memberikan hasilnya. Allah kita memberkati kita. 就是对不起，正文是第6节，他在说到就是物质上的一个祝福。第6节，地已经除了土产，神就是我们的神，要赐福于我们。 Saudara, beberapa penafsir menyebutkan diletakkan pada bait yang terakhir supaya berkat materi tidak menjadi tujuan utama dari orang yang menantikan Tuhan. 所以解经家为什么说这个摆在最后面，因为不让这些等候上帝的人，就是被人一直在期待着这个物质上的祝福。 Ada nggak berkat materi itu? Benar nggak kita menantikan berkat secara materi? 我们是否真正等到这个物质上的祝福呢？ Benar dan tidak salah, saudara. 那是对，没有错。 Tetapi kalau pikiran kita satu-satunya berkat itu adalah berkat materi, itu yang salah. 但是如果我们的想法是唯一的祝福就是物质上的祝福，那是错了。 Tuhan pasti memberikan kepada kita berkat. 上帝一定是祝福我们。 Tapi berkat yang tidak pernah saudara minta atau tidak pernah terpikir untuk meminta pun Tuhan berikan kepada saudara. 但是你没有想过的祝福，上帝都已经赐给你。 Dan itulah keselamatan jiwamu dan keselamatan jiwaku. 那这是你我个人的一个救赎。 Sehingga kita hidup tapi kita tidak akan pernah binasa, saudara. 所以我们活着，我们不会灭亡。 Tuhan mengampuni dosa kita sekotor apapun itu. 所以无论我们多肮脏的话，上帝会怜悯我们。 Tuhan mengasihi kita meskipun kita berkali-kali menolak dan bahkan bertindak kurang baik terhadap Tuhan. 虽然有时候我们就是好几次拒绝他，或者对上帝不好，他还是一直接受我们。 Tuhan berkali-kali menerima kita meskipun berkali-kali kita berupaya meninggalkan Dia. 所以我们好几次想办法离开他，他好几次也是接受我们回来。 Bukankah itu berkat dalam hidup kita? 难道这不是他对我们生命的祝福吗？ Dikasihi oleh Tuhan sedemikian rupa. 这是上帝如此的爱我们， Nah, tetapi yang namanya berkat, 但是就是祝福。 Allah tidak menghilangkan unsur materi dalam Dia menyatakan berkat-Nya. 所以当他表明祝福的话，他也没有忽略物质上的祝福。 Tetapi tujuan Allah memberkati kita secara materi agar supaya kita bisa menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain, bagi orang lain. 但是上帝祝福我们物质上的目的是什么？让我们成为别人的祝福。 Sehingga bangsa-bangsa itu dapat melihat betapa Allah adalah Allah yang menyediakan dan Allah yang mencukupkan dan tidak membiarkan umatnya berkekurangan. 所以让这个列邦国的话，外邦人都看出上帝是预备好了，上帝是养活他们，不让他们缺乏。 Saudara, berkat materi bukan dipakai untuk memperkaya diri sendiri. 所以物质上的祝福不是为了让我们更有钱， Tapi kalau saudara menerima berkat materi yang lebih daripada yang lain, itu tandanya saudara harus memuliakan Tuhan melalui berkat yang saudara terima dengan cara berbagi menjadi berkat bagi banyak orang. 如果你得到这个物质上的祝福更多的话，意思是说你要多分享给成为别人的祝福。 Saudara, kiranya firman Tuhan ini memberikan kepada kita pengertian yang jelas tentang apa itu berkat.
所以让这个上帝的话语的话，是给我们一个真正祝福的意义。 Dan bagaimana kita mensyukuri berkat itu. 而且我们如何感谢这些祝福？ Mari kita belajar untuk menjadi berkat ketika kita ada di rumah, di tempat kerja, di gereja, atau dimanapun. Menjadi berkat, menjadi saksi bagi orang lain. 所以当我们在家里，我们在工作的时候，在教会的，让我们成为别人的一个祝福，要见证出来。 Karena itulah cara terbaik kita bersyukur kepada Tuhan atas berkatnya. 这就是我们对上帝感恩最好的一个方法。 Jadi milikilah pengertian yang benar tentang berkat itu. 所以我们要拥有正确的对祝福的一个想 Supaya 法。 saudara tidak selalu terjebak pada tuntutan berkat secara materi saja. 所以我们没有被在要求上帝更多的祝福我们的一个困锁。 Saudara harus ingat bahwa berkat itu bukan hanya bicara soal materi. 所以你们要记住，祝福的话不单单谈到物质上的祝福， Tetapi berkat utama yang harus kita alami dan syukuri adalah keselamatan diri kita dan relasi kita yang mendalam dengan Tuhan. 但是最主要、最重要的一个祝福，就是我们与上帝很深的一个亲密的关系。 Itulah sebabnya tujuan dari berkat meskipun itu diberikan secara materi bukan supaya kita memperkaya diri. 所以上帝是给我们物质上的祝福，不让我们更有钱， Tetapi supaya banyak orang mengenal Allah melalui apa yang sudah kita terima dari Tuhan. 但是上帝要我们借着我们所说的，有更多的人认识上帝。 Jadi berkat itu selalu punya nilai misi, saudara-saudara. 所以祝福的话，拥有宣教、差传的一个价值。 Dan untuk itulah Tuhan mengutusmu dan engkau ada hidup di tengah dunia ini. 所以就是如此，上帝差派你们，而且活在这个社会当中。 Tuhan memberkati kita, saudara. 上帝祝福我们。